Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua orang-orang hebat Maxima? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera. Sejahtera. Apa khabar semua? Okey Waalaikumsalam. Waktu-waktu sekarang ni tak dinasihatkan kalau kita nak keluar pergi mana-mana, nak pergi kawasan-kawasan yang sesak sebab sekarang ni kes semakin tinggi dan ada kawan saya baru disahkan positif pun, dia kata dia pergi dekat NSK pasal macam yang beli barang tu, beli barang dapur, dia dapat dari situ. Jadi pastikan bila kita keluar rumah ataupun bila kita nak buat apa-apa di luar daripada rumah, pastikan balik rumah tu kita kena bersihkan diri kita sebelum kita nak berjumpa dengan orang-orang yang tersayang. Alright. So topik pada malam ini dia tak ada kena-mengena dengan COVID lah, tetapi kalau COVID boleh menghala kepada kematian, dan yang nak dibincangkan pada malam ni pun sebenarnya merupakan silent killer, pembunuh senyap kita. Dan benda ni adalah benda yang kita hadap tiap-tiap hari. Bukan saja kita hadap tiap-tiap hari, malah benda ni kita simpan. Sayang sangat, dekat masuk poket pun kita letak, bawah bantal kita letak, celah telinga, apa space yang ada dekat dalam kita punya badan ni adalah dia dekat situ. Tetapi hari ni tak pakai pun tak boleh. Tak pakai benda ni pun tak boleh. Jadi tak nak kena pakai. Tetapi hari ini kita nak menceritakan tentang bahayanya radiasi terhadap kita punya tubuh kesihatan kita hari ini. Alright. Jadi hari ini yang akan bincangkan topik pada malam ini, of course lah bukan saya, sebab saya bukanlah orang yang pakar. Tetapi di Maxima kita mempunyai orang yang pakar. Pakar dari segi nak menceritakan tentang kesihatan, nak menceritakan tentang penyakit, gaya hidup. Jadi orang ni adalah orang yang pakar. Jadi bila orang pakar cerita, orang yang profesional cerita, jadi apa yang berlaku pada diri kita, kita akan trust tau. Kita akan trust. Dia automatik. Benda ni adalah benda yang automatik kita akan trust. Bila kita bila orang yang kita tahu orang ni macam tu, dalam bidang tu, bila dia cerita, kita lebih yakin. Alright? Dan tuan-tuan dan puan, kita tak nak buang masa lagi. Why not? Kita hari ni, kita menjemput scientific advisor kita, Profesor Madya Dr. Harish Kumar. Kenapa tak pin saya? Hello, Eddie. Khabar baik? Hai doktor, apa khabar? Khabar baik, very good. Very good. Yes. Ya, test. Sekejap. Okay. I cakap tadi rupanya tak keluar muka I. Tak nampak dalam speaker I punya muka. Okay, sekarang boleh nampak. Alright. So, doktor. Apa khabar doktor? Khabar baik. Okay, kita mempunyai topik yang menarik hari ini. Bukan mengenai COVID, tetapi pembunuh senyap yang lain. Okay, yang itu radiasi. Right. So doktor, kita tak nak buang masa sebab topik pun topik yang sangat-sangat menarik. Jadi saya serahkan kepada doktor untuk kupas tentang perkara ni. Thank you. Okay, we will start now. I will share the screen. Okay, boleh tengok screen? Okay, screen boleh tengok. Mungkin ada yang dah keluar. Ada screen, full screen? Okay, nampak doktor. Okay, very good. Now. Okay, so hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan membincangkan mengenai pembunuh yang senyap yang ada di kalangan kita yang dipanggil sebagai radiasi. In English, it is called as radiation. Okay, kita boleh lihat gambar di bawah di sini, iaitu the harmful effects of radiation. Memang ada kesan-kesan yang saya akan membincangkan pada malam ini. Okay, so sinaran yang saya bercakap mengenai tadi adalah sinaran EM yang dipanggil sebagai sinaran elektromagnetik. Okay, yang dipanggil sebagai sinaran elektromagnetik. Okay, seperti yang kita dapat melihat. Okay, so kita tak dapat mendengarnya, merasakannya atau menciumnya, tetapi dia ada di sini.
dan berpotensi menyebabkan pelbagai jenis penyakit. Okey, dan menyebabkan banyak jenis penyakit seperti yang kita dapat melihat. Okey, so dari mana berasalnya sinaran elektromagnetik? Now, ia berasal daripada telefon bimbit seperti yang kita dapat melihat. One of the most potent yang membawa banyak masalah sekali, yang dipanggil sebagai our handphone, ketuhar gelombang mikro. Kita selalu menggunakannya setiap hari di dapur. Dan banyak daripada alat elektrik kita mengeluarkan sinaran elektromagnetik, yang dipanggil sebagai electromagnetic waves. So, ia telah bersama kami sejak awal kerana matahari kita menghasilkan sinaran. Now, gelombang ini memberikan kehidupan planet kita, tetapi dia boleh juga menyebabkan kerosakan yang serius. So that is the problem. Now, perkara yang sama berlaku dengan radiasi buatan manusia yang memang memberikan banyak faedah kepada kita, tetapi pada masa yang sama juga membahayakan kesihatan kita. So, berikut adalah, as we can see that, berikut adalah beberapa bukti yang semakin meningkat mengenai bahaya radiasi elektromagnetik. So, the first one, pegawai polis mendapat barah berdekatan, iaitu kanser, dengan tempat mereka mengarahkan atau meletakkan senjata radar mereka. Bukti pertama. Yang kedua, wanita yang menyimpan telefon bimbit mereka di bahagian atas pakaian gimnasium mereka mendapat barah di tempat handphone diletakkan. Kanak-kanak dengan autism sering mengalami gejala berkurangan secara mendadak. The moment kanak-kanak autism ini menjauhkan diri daripada menara telefon bimbit dan bangunan dengan wifi, mereka mendapat simptom yang kurang. Keagresifan mereka, keganasan mereka berkurang. Apabila mereka masuk pula kepada tempat ada wifi, ada menara telefon bimbit, keganasan mereka dan juga agresif mereka juga semakin bertambah semula. So that is the thing. So wifi dan menara telefon bimbit mempunyai kesan yang agak teruk. Seperti yang kita dapat melihat. Nah, orang yang tinggal dekat dengan loji nuklear mengalami pelbagai jenis barah berbanding dengan mereka yang tinggal jauh. Memang loji nuklear menghasilkan banyak sinaran-sinaran radioaktif yang mempunyai banyak masalah. Orang yang tinggal dekat dengan menara telefon bimbit atau saluran kuasa intensiti tinggi mempunyai kebarangkalian lebih mendapat leukemia, iaitu kanser darah dan penyakit kronik yang lain. So we can see all the problems. Radiasi terlalu terdedah kepada cahaya matahari adalah penyebab barah kulit yang paling terkenal. Why? Kerana sinaran cahaya matahari mengandungi UV ataupun ultraviolet radiation. So mengapa contoh faktor risiko radiasi ini tidak diketahui dengan lebih meluas. Sebilangan orang adalah amat sensitif kepada radiasi. Why? Mungkin kerana faktor genetik. Walaupun berjuta-juta orang setiap tahun memang mengalami reaksi ataupun gerak balas terhadap radiasi. Contohnya sakit kepala, masalah penglihatan, perubahan mood, turun naik degupan jantung. Penyebab pasti sukar untuk diketahui. Paling jarang sekali doktor ataupun pihak kesihatan boleh mengatakan ini adalah kesan jangka panjang radiasi. Satu daripadanya adalah kanser yang merupakan tindak balas yang dihasilkan oleh tubuh akibat daripada radiasi. Now, sebilangan orang yang lebih terdedah kepada radiasi melalui telefon bimbit. Jarak mereka dengan menara telefon bimbit, wifi, mereka yang kerap terbang menggunakan kapal terbang. Dan seberapa sering mereka menggunakan perkhidmatan radiasi perubatan seperti X-ray. All of this memang terdedah kepada radiasi. Now, jenis makanan dan suplemen yang diambil orang juga dapat mempengaruhi seberapa tahan seseorang terhadap radiasi. So the best food is still sumber organic.
Okay, sumber organik adalah yang paling baik. Okay, so apakah didapati fakta-fakta pada hakikatnya? Okay, so sel tidak berubah menjadi tidak sihat daripada keadaan sihat dalam masa semalam. Ini adalah proses yang mengambil masa yang panjang, mungkin bertahun-tahun. Dan ketika sel dicabar, okay, tubuh akan terus berusaha memperbaiki dan mengganti sel ini dan menggunakan banyak strategi tindak balas yang berbeza. Okay, so malangnya perubatan konvensional tidak melakukan tugas yang sangat baik. Okay, 1 minute. Malangnya perubatan konvensional tidak melakukan tugas yang sangat baik untuk mengenal pasti perubahan sel pada peringkat awal. Okay, so sebaliknya mereka biasanya konvensional, okay, perubatan konvensional atau perubatan moden cenderung akan untuk menunggu sehingga sel menjadi langsung tidak berfungsi dan menunjukkan gejala yang sangat serius, iaitu nasi sudah menjadi bubur, seperti tekanan darah tinggi, kolesterol yang tinggi, kesukaran bernafas ataupun berdebar-debar jantung. So these are all the negative effects that we can see. Kesan jangka panjang apabila badan terus-menerus, okay, didedahkan kepada radiasi. Okay, and untuk memburukkan lagi keadaan, banyak doktor perubatan konvensional tidak terlatih, okay, mengenai kesan pendedahan radiasi, dan mereka memang tidak memasukkan faktor risiko radiasi dalam diagnosis mereka. Okay, so inilah sebabnya terdapat begitu banyak diagnosis yang salah ataupun tidak lengkap untuk keadaan seperti fibromyalgia, autism dan Epstein-Barr virus. Okay, as we can see. So radiasi memang menjadi faktor yang hilang dalam banyak penyakit yang mencabar. So they don't realize salah satu daripada faktor risiko adalah radiasi. Okay, now functional medicine telah melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik dalam diagnosis awal dan rawatan penyakit kronik. Now, apakah 5 tahap kemerosotan? Okay, sel yang boleh memberikan penjelasan yang baik. Mengapa ini sangat penting? Just give me a minute. Mami, suruh bimu rasa ke Mami? Saya nanti beratur. Okay, so 5 tahap kemerosotan sel yang boleh memberikan penjelasan yang baik. Nombor 1, sel akan masuk dalam keadaan yang dipanggil sebagai stres. Okay, keadaan yang dipanggil stressful condition, dalam keadaan tertekan. Okay, inilah masanya sel terdedah kepada toksin, nutrisi yang kurang, okay, ataupun stres. Okay, pada masa yang sama nutrien pun berkurangan and sel menjadi teruja, dalam keadaan teruja. Okay, membran luar sel menjadi keras, okay, stiffen. Okay, untuk mendapatkan nutrien agak susah dan untuk mengeluarkan bahan buangan sel pun agak susah. Okay, so dan pada masa yang sama sel menjadi keadaan hyperaktif dan menghasilkan haba ataupun kepanasan. So inilah peringkat pertama ataupun tahap pertama kemerosotan sel, iaitu sel dalam keadaan tertekan ataupun stres. Keadaan kedua, daripada keadaan stres, sel masuk kepada keadaan lemah ataupun weaken. Okey, iaitu sel menjadi lemah, menjadi penat, letih. Penghasilan tenaga juga berkurang, pengambilan nutrien berkurang, fungsi selular juga berkurang ataupun terencat. Okey, dan kebergantungan biokimia dengan sel yang lain juga dipengaruhi, ya. Okey, tenaga dan output elektrik, okey, didapati juga berkurangan. Ini tahap kedua. Belum lagi, ya, ini baru tahap kedua, weaken. Kemudian sel akan masuk ke dalam tahap ketiga yang dipanggil sebagai dysfunctional, iaitu disfungsi, iaitu semua, okey, simptom-simptom ataupun tanda-tanda awal yang saya sebutkan tadi mula berkurangan, sel tak dapat melakukan fungsinya dengan baik, okey, organ juga didapati mula mendapat kesan. Okey, organ-organ lain mula membantu, didapati bahawa badan mula apa yang dipanggil sebagai repair ataupun cuba memperbaiki keadaan.
Ini tahap ketiga, dysfunctional. Kemudian ia masuk kepada tahap keempat, iaitu mutasi ataupun mutated, di mana terus-menerus fungsi sel semakin berkurangan, perlindungan sel berkurangan, nukleus dan DNA sel rosak. Dan didapati bahawa sel yang baru mendapat nukleus yang mendapat DNA yang rosak apabila pembahagian sel berlaku. Proses pembaik pulihan kurang berkesan, iaitu cellular repair is ineffective. Dapati organ mula gagal. So this is what. So sekarang apa yang kita memerlukan ialah bantuan daripada segi perubatan. We need sebelum sel masuk kepada peringkat yang terakhir, iaitu berpenyakit. This is the last stage. So DNA memang sudah rosak. Sel-sel jiran juga mudah dipengaruhi. Organ mula gagal berfungsi sepenuhnya. Sistem pun gagal. Didapati bahawa mula-mula dia diberikan ubat dan pembedahan yang mungkin membantu. So apa yang berlaku ialah penyakit semakin melarat kecuali penyakit diubati daripada sumber akar umbinya. So kita mendapati bahawa perubatan konvensional tidak dapat membantu dengan banyak. So these are the 5 stages. So, number 1, I repeat, stressed. Number 2, weakened. Number 3, dysfunctional. Number 4, mutated. And number 5, diseased. So this is what happens. Very important. So sel-sel menjadi tertekan apabila mereka tidak diberi nutrisi yang betul. Mereka terdedah kepada toksin, tekanan emosi, tidur pun tak cukup, radiasi yang berlebihan. Biasanya sel yang tertekan ini teruja dan mendapat kekakuan ataupun pengerasan pada membran yang menyebabkan kekurangan nutrien dan ketidakupayaan untuk membuang hasil buangan daripada sel. Jika terkena serangan ini terlalu kerap every now and then, sel akan menjadi lemah, masuk kepada peringkat 2 yang mula mempengaruhi fungsi mereka. So, akhirnya apabila sel menjadi lemah terlalu lama, lebih kurang dalam masa 5 hingga 10 tahun, sel menjadi tidak berfungsi, iaitu peringkat ketiga yang dinyatakan oleh petunjuk yang dapat diukur seperti tekanan darah yang menjadi tinggi, gula darah meningkat, kolesterol meningkat, dan gejala-gejala lain seperti kekejangan, sakit kepala, perubahan mood, hot flashes, keletihan dan lain-lain lagi. So perubatan alopathic konvensional memilih hanya untuk merawat penyakit dari segi gejala sahaja apabila keadaan tidak berfungsi ataupun apabila sel telah sampai kepada peringkat mutasi, peringkat keempat ataupun berpenyakit, peringkat kelima. As we can see, very, very interesting. So apa yang berlaku? Salah satu daripada musuh kita, racun, tekanan, makanan, radiasi yang buruk, semua ini menyebabkan kelahiran radikal bebas yang merupakan apabila atom itu mempunyai elektron yang hilang atau elektron yang tidak berpasangan. So mana radikal bebas ini nak mendapatkan elektron, biasanya ia akan mencuri elektron daripada sel. Dan apabila ia mencuri elektron, ini menandakan bermulanya kebanyakan proses penyakit dan membawa kepada tahap kemerosotan sel yang tertekan dan lemah yang telah kita bicarakan. Kemudian pada tahap mutasi, kemerosotan sel, DNA pula mula rosak apabila radikal bebas menyerang nukleus. So, kita mempunyai 2 kesamaan dalam kemajuan penyakit kronik, 1 penciptaan radikal bebas dan 1 lagi kerosakan DNA.
Dari mana kita biasa mendapatkan radikal bebas? Racun perosak yang biasa digunakan, insecticide, pesticide, fungicide, okay? Pencemaran industri, one of the problems. Merokok memperkenalkan 3 hingga 4 juta radikal bebas, okay? Alkohol, minuman beralkohol, kerosakan akibat cahaya matahari because there's UV sunlight, toksin daripada rumah, radiasi. I put merah, warna merah. Radiasi ialah salah satu punca radikal bebas. Okay? Tekanan atau stres, terlalu bersenam dan juga ubat farmaceutical. Semua ini merupakan punca radikal bebas seperti yang kita dapat melihat. Okay? So, apakah sumber radiasi? Dari mana boleh mendapatkan sumber radiasi? Okey, apabila seseorang duduk sangat sering dalam kapal terbang, ia terdedah kepada radiasi. Rawatan perubatan, X-ray, mammogram, CT scan, rawatan radiasi. Bluetooth dalam kereta, juga ada radiasi. Wi-Fi yang ada di rumah atau pejabat. Menara telefon bimbit. Jangan beli rumah dekat dengan menara telefon bimbit. Very important. Okay. Talian elektrik dan stesen penjanaan. Jangan beli rumah hampir dengan stesen penjamaan. Meter pintar di rumah dan pejabat. Gelombang mikro is another problem. Okay, microwave oven. Televisyen dan komputer juga sedikit sebanyak menghasilkan radiasi. Telefon bimbit. Ini yang paling sering. Setiap hari menggunakannya. Ada orang dia memegang telefon 16 jam satu hari. Hanya apabila 8 jam tak tidur baru tak ada handphone. 16 jam dia pegang handphone. So just imagine. Okay, bayangkan berapa jumlah radiasi yang dia mendapat every day. Telinga disimpan dalam poket atas, simpan dalam poket bawah, simpan dalam poket belakang. All of this mengakibatkan radiasi. Okay, radar dan juga loji tenaga nuklear. Semua ini adalah sumber radiasi yang berbeza. So we can see kita banyak terdedah seperti yang kita dapat melihat. And saya nak memperkenalkan 2 jenis sinaran yang ada. Satu adalah sinaran tidak mengayon yang berasal daripada cahaya, gelombang radio dan gelombang mikro dan juga radar. Okay? So sinaran dulu diingati sinaran tidak mengayon tak membawa masalah. Tetapi ada banyak peningkatan laporan kerosakan tisu oleh pegawai polis yang menggunakan peralatan radar dan kehilangan nutrien akibat daripada penggunaan microwave, okey, gelombang mikro. So, ketuhar gelombang mikro yang bocor, very careful, jangan mendekati. Kalau microwave pun jangan dekat, tapi kalau dekat dengan microwave yang bocor lagi teruk, because sinarannya mula keluar, okey, kepada udara di sekeliling kita. Okay, and sinaran pengayon pula berlaku bagi sinaran X, imbasan CT scan, mammogram dan sinaran gamma. Okay, all of this juga boleh berlaku pada sinaran mengayon. X-ray, CT scan, mammogram, sinaran gamma. So apabila pergi membuat ujian-ujian perubatan, juga anda sedikit sebanyak terdedah kepada radiasi. Okey, apakah yang paling teruk? Yang paling teruk sekarang ialah sinaran tidak mengayon. As we can see, sinaran tidak mengayon yang mempunyai maklumat yang melekat pada gelombang. Kita hantarkan message WhatsApp. So macam mana WhatsApp daripada telefon anda sampai kepada kawan anda? Dia adalah gelombang yang membawa bersama maklumat yang terlekat pada gelombang. Okay, so ini adalah jenis radiasi yang dialami dengan sistem dan peranti komunikasi tanpa wayar. Now, apabila maklumat ditambah kepada gelombang, tubuh manusia tak dapat mengenalinya dan tidak dapat memulakan pertahanan terhadap mereka. So ini menyebabkan berlakunya membran sel semakin keras dan pada masa yang sama sel hilang keupayaan untuk berkomunikasi di antara satu sama lain. Ini sedikit sebanyak mengurangkan fungsi sistem imun. This is what happens. Sistem imun semakin berkurangan. Okay, so this is what happens. So,
Now, adakah terlalu terdedah kepada sebarang bentuk radiasi elektromagnetik adalah potensi bahaya? Now, yang paling teruk ialah jenis yang berkaitan dengan komunikasi dan perkongsian maklumat. Okay? So, gelombang ini yang ada maklumat di dalamnya adalah baru bagi tubuh kita dan tidak dikenali sebagai normal atau boleh diterima. Okay? So, telefon bimbit, apakah langkah-langkah kerosakan yang berlaku dalam telefon bimbit? Number one, gelombang radio yang mempunyai maklumat menyebabkan membran sel semakin keras. Mengapa? Ini adalah mekanisme pertahanan terhadap penceroboh yang tidak dikenali. Seterusnya, nutrisi mula hilang ataupun halang daripada masuk ke dalam sel kita, and bahan buangan tidak dapat dieksportkan keluar. Seterusnya, tanpa makanan yang betul, sel itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Seterusnya, sisa mula terkumpul dalam bentuk radikal bebas. Dan ini seterusnya menyebabkan kerosakan kepada DNA. Kemudian, DNA tidak boleh diperbaiki dengan betul, and proses penggantian sel terganggu. Ini membawa kepada mutasi dan penyakit. Pada masa yang sama juga berlaku kerosakan kepada protein yang ada di dalam membran sel yang bertanggungjawab untuk komunikasi di antara satu sama lain. Seterusnya, DNA dalam nukleus rosak, protein pun rosak. Ini mengakibatkan gangguan pada tahap tisu dan organ. Apa berlaku? Sel tak dapat menggantikan dirinya ataupun berkomunikasi di antara satu sama lain. So this is a problem. We're facing a problem now. So kita memerlukan satu bahan yang boleh membantu kita. We need stem cells. Kita memerlukan stem cell untuk menggantikan sel-sel yang sudah rosak, mati, tercedera. Sel yang DNA sudah rosak, protein sudah rosak. So apa boleh membantu kita? Cell stem. This is the time we need cell stem daripada sumsum tulang kita yang dapat menggantikan semua sel yang mati akibat daripada penggunaan alat-alat yang membawa kepada radiasi kepada badan kita. And what happens? This damage happens, berlaku pada semua orang setiap hari. Now, satu-satunya pemboleh ubah ialah bahagian badan mana dan berapa lama ia diperlukan untuk disfungsi selular. Kalau you simpan, ada orang dia pakai apa? Dia tak gunakan handphone dekat dengan telinga. Dia pakai apa yang dipanggil sebagai mereka pakai speakerphone. Speakerphone mengurangkan kesan radiasi. It's very important. So this is what you must do. Speakerphone atau pakai wire supaya mengurangkan radiasi. So everything berlaku, inilah kerosakan. Membran sel rosak, nukleus rosak, protein pada sel rosak. Sel tak dapat menggantikan diri mereka, tak dapat berkomunikasi. So what we need now is stem cell. Kita memerlukan stem cell daripada sumsum tulang untuk menggantikan semua sel yang rosak dan mati. So kerosakan ini berkumpul. Selain daripada telefon bimbit, ada juga daripada racun perosak merokok, pengambilan alkohol berlebihan, tekanan, logam berat. So at last this can cause cancer ataupun penyakit kronik yang lain yang bergantung kepada kecenderungan genetik peribadi dan tingkah laku kesihatan. So that's why adalah sangat sukar mengenal pasti sumber penyakit yang tertentu. That is the problem. Soalan seterusnya, bahagian badan yang mana yang paling terdedah kepada radiasi? As we can see, bahagian yang terdedah kepada radiasi kita dapat melihat otak, thyroid, sistem endokrin yang menghasilkan hormon, limpa, payudara, testis, hati, buah pinggang, kulit dan jantung. So inilah dia kesan-kesan radiasi. Boleh mengakibatkan kanser kulit, boleh mengakibatkan barah atau paru-paru, boleh mengakibatkan kanser payudara, ia boleh menjejaskan telur di dalam ovary wanita dan boleh juga menjejaskan testis lelaki, bone marrow, boleh mengakibatkan leukemia, kanser darah dan aplastic anemia.
Thyroid, okey, juga boleh dirosakkan. Perut, okey, boleh mengakibatkan loya, muntah dan cirit-birit, okey. Blood, okey, sistem darah kita di mana sel darah putih semakin berkurangan dan seseorang itu menjadi sangat mudah kena jangkitan penyakit. So look at that. These are all the effects of radiation. So be careful lah. Please don't be close to a handphone when you're sleeping. Pada waktu malam, jangan simpan handphone di bawah bantal. Simpan 1-2 kaki jauh daripada anda. If you're expecting a call or whatever, the best thing kalau boleh, lebih jauh lebih baik. Because handphone ada gelombang, ada radiasi, dia boleh mengganggu proses tidur manusia. That can happen. Okay? So, akibat buruk radiasi pada jangka masa pendek. Number one, sakit kepala. Sometimes we have headache, we do not know why. Okay? Kesukaran bernafas. Penglihatan yang kurang jelas, okay? Keletihan dan penyakit dizziness, okay? Rasa macam pening-pening sikit nak jatuh. Irritability atau kejengkelan, loya, rasa nak muntah, hilang selera makan, kesukaran tidur dan juga kemurungan. All of this can happen jangka pendek. Ada tak jangka panjang? Ada. Penyakit kulit, masalah jantung, masalah reproduktif iaitu fungsi, sebagai contoh, fungsi dan kualiti sperma adalah terjejas. Okay? Kerosakan kepada sel saraf juga boleh berlaku. Stres dan anxiety, kegelisahan boleh mengakibatkan stres, boleh mengakibatkan kegelisahan. Kekeliruan atau disorientasi juga boleh berlaku. Cabaran belajar, susah untuk ingat, ingatan juga diganggu. Perkembangan gejala autoimun seperti fibromyalgia dan yang paling dikhawatiri adalah kanser. Okay, as we can see. So, hari ini saya nak memperkenalkan produk revolusi yang dapat membantu kita. Okay, dalam masa yang diperlukan, itu apabila sel-sel dalam badan kita terdedah kepada radiasi, sel-sel tidak dapat digantikan semula, membran sel rosak, protein rosak, DNA rosak. So we need proses pembaik pulihan yang hanya dapat dilakukan oleh AFA daripada CMX dan AFX seperti yang kita dapat melihat. So AFX dan CMX kedua-duanya mempunyai AFA, tetapi CMX mempunyai Wolfberry, okay, yang boleh melindungi hati, menambah baikkan kejelasan mata, menguatkan sistem imun, menambah baikkan fungsi seksual dan peredaran darah, mengurangkan kolesterol, okay, pada masa yang sama melindungi sel saraf, membantu migrasi stem cell yang kita sangat perlukan sekarang, improve blood pressure, tekanan darah dan paras gula berpuasa, antioksidan dan anti-inflammatory. So we have our AFX seperti yang kita dapat melihat. Kedua-duanya mengandungi AFA yang dapat merangsangkan sumsum tulang supaya menghasilkan sel stem. Penghasilan sel stem semakin memuncak pada usia 25 hingga 30 tahun, as we can see. Okay. Seterusnya adalah didapati di dalam CMX dan AFX adanya AFA yang dapat merangsangkan badan manusia menghasilkan dua jenis sel iaitu sel stem dan sel natural killer. Dan selain daripada itu, AFA dalam CMX dan AFX dapat membekalkan 64 jenis nutrien termasuklah asid amino, asid lemak perlu, vitamin, mineral, klorofil dan enzim kepada sel-sel dalam badan kita yang sentiasa terdedah kepada risiko-risiko seperti radiasi yang baru kita bincangkan setiap hari. So you need AFA untuk proses repairing. You need AFA untuk proses pembaik pulihan. Okey, apakah keunikan dan kelebihan AFA? Dia ada phenyl ethylamine yang boleh membantu kemurungan, autism, attention deficit disorder, penyakit di mana kanak-kanak sukar memberi perhatian. Dia mengandungi phycocyanin iaitu ejen anti keradangan. Dia mengandungi polisakarida yang dapat merangsangkan penghasilan NK cell, natural killer cell yang dapat mencari sel kanser dan mengakibatkan sel kanser membunuh diri sendiri.
Okey, L-selectin ligand yang memberikan isyarat kepada sumsum tulang supaya melepaskan sel stem. Okey, vitamin B12 juga hadir di dalam AFA yang penting untuk sistem saraf dan pembentukan sel darah merah. Asid lemak perlu omega 3 yang penting untuk jantung dan otak. Enzim hidup yang terdapat dalam AFA dan kedua-dua jenis asid amino iaitu asid amino perlu dan tak perlu yang hadir secara semula jadi. Inilah dia mineral yang terdapat dalam AFA dari kalsium, magnesium, selenium, kromium, zinc. Semuanya hadir. Vitamin A, B, C, E, K, biotin, inositol, semuanya adalah hadir. Berita baik, 97% daripada vitamin, mineral dan enzim yang terdapat dalam alga biru hijau mudah diserap oleh tubuh badan manusia. Okay. Now, kandungan klorofilnya adalah salah satu yang paling tinggi, iaitu AFA lebih tinggi daripada rakan-rakan yang lain seperti spirulina dan chlorella. Soalannya, dari mana Maxima mendapatkan AFA? Daripada Tasik Clements di Oregon, Amerika Syarikat. Now, dua bahan utama dalam AFA, satu merupakan L-selectin ligand dan satu lagi merupakan polisakarida. So this is very, very important. Okay, and apa yang berlaku apabila anda mengambil 1 gram AFA, iaitu 3 kapsul AFX ataupun 1 vial CMX. Okey, ini akan menyebabkan pertambahan dalam pembebasan sel stem sebanyak 25 hingga 30% dalam tempoh 1 hingga 2 jam dan ini bersamaan dengan penghasilan 3 hingga 4 juta sel stem yang baru. Anda sememangnya memerlukan sel stem ini untuk melakukan proses pembaik pulihan kerana banyak sel-sel anda yang sudah mengalami kerosakan membran sel, protein, DNA. Ada yang sudah bermutasi sel, ada yang sudah berpenyakit, ada yang sudah lemah, ada yang sudah stres. Now all of this boleh berlaku. So you really need a dose of AFA every day untuk memastikan sel-sel anda sentiasa diganti dari masa ke semasa dan sel-sel anda mendapat kerja pembaik pulihan yang sempurna. Okay, so please be careful. Radiasi boleh membawa kepada banyak masalah dan apa yang paling ditakuti ialah ia berlaku secara senyap. You won't know. Mana-mana you pergi pun ada radiasi. Perubatan pun ada radiasi. Okay, X-ray, CT scan, mammogram, all of them ada radiasi. Okay, and salah satu daripada ini telefon bimbit. Jangan beli rumah dekat dengan menara. Okay, menara telefon, okay, the handphone, okay, the zone ataupun station, okay, menara, please jangan beli rumah dekat sana and jangan beli rumah dekat dengan stesen janakuasa elektrik kerana ia ada banyak sinaran elektromagnetik yang berbahaya. Kalau nak gunakan microwave, hanya gunakan apabila diperlukan sahaja. With those words, we come to an end of today's talk. And I would like to, yes, go back to Eddie. Yes. Okay. So that was bahayanya radiasi. Itulah sebabnya kita mempunyai banyak masalah kesihatan hari ini. So many different problems we have. Why? Because of radiation. And banyak kali kita tak tahu mengapa ini berlaku. Mungkin disebabkan radiasi. Because kesannya banyak berlaku akibat jangka panjang. Long term effects. Okay, back to Encik Eddie. Okay, doktor. Berkenaan dengan masih pencawang tu, yang doktor kata ada radiation yang kuat tu. Ya. Yeah. Kebanyakannya saya tengok pencawang tu, biasanya orang akan tanam-tanam sayur apa semua tau dekat situ, kat bawah pencawang tu. Selalunya lah. Yes. So, apa yang akan berlaku pada sayur tersebut yang mana kita sendiri pun makan sayur tu? Itu not so bad. Kesannya tidak berapa banyak, tidak sebegitu teruk. Kalau manusia duduk dekat dengan pencawang elektrik, that is more dangerous because ia adalah kesan langsung, direct effect. Sayur-sayuran and everything is indirect effect. Kesannya kurang.
Kesannya adalah kurang. But apa yang lebih teruk ialah manusia yang duduk dekat dengan pencawang. Sama ada telefon bimbit punya pencawang ke elektrik punya pencawang. Itulah I dengar selalu orang cakap, jangan beli rumah dekat dengan pencawang. And orang yang mempunyai masalah yang paling besar ialah kanak-kanak. Badan mereka senang terdedah kepada radiasi and ini boleh mengakibatkan pediatric cancers, kanser pada kanak-kanak. So please be careful. And kalau boleh, don't give handphone to your children until they need it. Kalau mereka sudah besar, dia perlukan handphone, baru bagi. Kalau umur 3-4 tahun, dia mana tahu nak pakai handphone. Jangan ada orang dia Orang lain bagi. ke 3-4 tahun dia expert. That's the problem. Dia bagi dia handphone, dia tunjuk dia macam mana mau telefon. I think you must be careful. Because inilah radiasi. It's not very good thing. Ia ada kesan jangka panjang. And kita simpan handphone dalam poket, dalam poket atas, poket bawah, poket belakang, everything kita simpan. So just imagine how much of radiation. 16 jam sehari. Hanya 8 jam tak ada bila you tidur. Itu pun saya andaikan anda tak letak di bawah bantal. Kalau letak bawah bantal, 24 jam satu hari. So this is the problem that we're having. Dia boleh mengakibatkan kesan jangka panjang. Dan paling dikhawatiri ialah cancer. That is the most scariest one. Paling takut kalau kita lelaki lah doktor, simpan phone dekat poket depan. Yes. Okay, dia boleh mengakibatkan kesan ke atas testis. Yeah. Okay, kualiti sperma yang dihasilkan boleh terjejas. Okay, and dalam wanita, kualiti telur yang dihasilkan juga boleh terjejas. So this is the problem, the long-term effects of radiation. Doktor, macam mana pula dengan Blu-ray doktor? Blu-ray, Bluetooth. Bukan Bluetooth. Dia sinaran daripada ni. Ini pun sebenarnya macam ayah ada baca itu hari, sinaran from UV bahaya. Yes, memang berbahaya. Ultraviolet radiation. Ini and then daripada phone ni dia panggil sinaran daripada phone. Pun bahaya memang juga. Yes, memang berbahaya. Sinaran daripada dia punya nama tu. Sinaran daripada phone akan mengakibatkan gangguan tidur. Ada orang pakai handphone sampai pukul 11-12 malam tak boleh tidur dengan betul. Okay, tak tidur dengan nyenyak. All of this is because gangguan sinaran daripada handphone. So if you please if you can, please reduce penggunaan handphone mana yang boleh. Okay, doktor, ada soalan doktor. Ya. Dia tanya dulu dia ada beli dulu ada beli macam pelekat pada phone. Ada stiker tu boleh letak dekat belakang phone. Dia kata kalau pakai tu stiker boleh kurangkan radiasi. Okay, dia hanya boleh kurangkan saja tapi masih ada radiasi. There is still radiation. Dulu ada pakai, I know people buy and put paste lekat belakang. Sekarang tak ada lagi, semua tak percaya semua sudah. Sebab benda tu macam studio sign lah kan. Yes, people don't believe this kind of things. The radiation is still there. Okay, so that is the problem. Ada orang tanya, kalau soalan seterusnya ada Encik Adi? Kalau letak bawah bantal tapi dia offkan data, still bahaya juga ke? Still got apa? Your handphone is still on what? Kalau orang nak telefon anda, telefon juga berbunyi. Ini bermaksud masih ada sinaran di sekitar handphone. There is still sinaran. Kalau boleh simpan handphone 2 hingga 4 kaki daripada tempat anda tidur. Please don't put it under the pillow. Very bad. It gives a negative effect. You should never ever do that. Please don't do that. Okay, apa beza radiasi antara smartphone dengan radiasi handphone 3 to 10? Itu smartphone mempunyai lebih banyak radiasi. Those days kita tak banyak radiasi because tak ada WhatsApp, only SMS also. Itu pun kurang kerana kena bayar. Sekarang sudah ada WhatsApp percuma, orang menggunakannya dengan begitu maksimum sekali. Banyak menggunakan WhatsApp, hantar lagu, hantar joke, hantar ini, hantar itu. So smartphone boleh gunakan internet, smartphone boleh buat pelbagai jenis perkara. So smartphone has got more radiation, definitely. Berbanding dengan phone Nokia 3310. Okay, ada radiasi ke kalau guna rice cooker? Rice cooker not much. Okay, itu adalah sangat minimum. Yang menggunakan paling banyak radiasi ialah microwave oven. That is the one.
Okay, that's why if How saya about the bukan microwave, dia macam microwave juga yang untuk masak tu, I lupalah nama dia apa. Apa nama dia? Sorry, someone. Yang macam microwave tapi yang dia tolak tu je. Dia macam simple tu je. Air fryer. Air fryer. Air fryer, no, there's no electromagnetic. Air fryer does not have this one. No. Selamatlah air fryer. Air fryer doesn't have, but microwave yes. Okay. So if ada orang cakap ada orang tak makan makanan microwave, dia dapat cirit-birit, badan tak boleh terima. Because microwave ada sedikit radiasi yang tersimpan dalam makanan. Tapi sekarang punya orang semua nak senang. Dia tak mau gunakan gas kerana terpaksa cuci pinggan. So dia nak senang, dia pakai microwave. Plastik atau kaca terus dimasukkan di dalam microwave. That is the problem. Kawan saya kerja berhampiran dengan pylon TNB. Setelah bekerja di situ lebih 5 tahun, dia disahkan terkena ketumbuhan dalam kepala. Adakah itu disebabkan oleh radiasi elektrik? Yes, mungkin. It can be. Because radiation daripada pencawang elektrik dan juga stesen janakuasa elektrik boleh mengakibatkan barah. One of it is barah ketumbuhan, satu lagi ialah kanser darah ataupun leukemia. Okay? Okey, ni ada soalan yang di luar daripada radiasi. Kalau ada masalah kesihatan dan ambil ubat seperti hypertension dan jantung, bila masa sesuai untuk ambil AFX? Okey, jangan makan AFX dengan ubat hospital pada masa yang sama. Jarakkan antara 1-2 jam if you can. Okay, so kalau you ambil hospital, ambil ubat, selepas 1-2 jam pukul 10 pagi you boleh mengambil AFX. So janji ada jarak 1 jam, 2 jam ada. Okay, but don't take them together. Jangan berhenti ubat hospital tanpa keizinan doktor. Okay? Okay, selain daripada itu, kalau ada sesiapa yang nak tanya tentang soalan tentang radiasi, yang topik yang kita bincangkan ni, boleh tanya dalam ruangan chat. Kalau nak cakap pun boleh, tak ada masalah. Oh, ada soalan. What about the new maid in the house? Thermomix. Apakah tahap radiasinya? You know Thermomix tak, doktor? Apa itu? What is that? Dia macam satu mesin untuk masak lah, Thermomix. Okay. Alat-alat elektrik. Okay, kalau dia pakai elektrik, dia mesti ada radiasi yang pada tahap tertentu. Tapi won't be so much lah, because Thermomix banyak menggunakan haba, banyak menggunakan kepanasan, so it's not so bad. Okay, but memang ada harga radiasi. Harga dia bad, doktor. Harga dia. Harga dia? Bad. Sorry? Harga dia bad. Oh, harga dia bad. Okay. So this sebarang anything which is electric, television also got radiasi. Computer screen, laptop, ada orang 10 jam satu hari lihat laptop. So this is the problem. Okay. Pengering pakaian adakah? Banyak pula. Ni dah macam kita macam kedai elektrik lah ni kan. Memang ada. Tahap minimum memang ada. There is a certain level of radiation. Okay. Untuk untuk barang elektrik memang ada, doktor Yes, but it's minimum. Saya cakap tadi yang paling banyak radiation adalah microwave. Microwave is the worst. That is the biggest problem. Microwave. Okay, kalau kata nak tanya yang macam alat-alat elektrik yang lain tu ada tapi dia tak banyak. Yes, paling minimum. Banyak microwave. Yes, correct. Okay, next. Adakah ketularan COVID-19 di seluruh dunia adalah salah satu radiasi penyuh? Adakah COVID-19 ni yang menyumbang dia adalah radiasi? No, not really. Tetapi virus ini boleh bermutasi kalau terkena radiasi ataupun sinaran ultraviolet. Virus ini boleh bermutasi. Itulah sebabnya dari masa ke semasa kita mendapat varian-varian yang baru. Sekarang kita sudah ada 4 varian, alpha, beta, gamma dan delta. Okay, so mutasi boleh berlaku. And mutasi dalam virus tidak berhenti, ia berlaku secara terus-menerus. That is the problem. Okay. Tapi dahsyatlah doktor sekarang punya kes. Sekarang orang mati macam konvoi tau. Sekarang kalau bawa mayat, sekali keluar 20 van, 3 kali trip. Sehari 3 kali trip.
Teruk lah, very bad. The number is very, very bad. Doktor, Okay. adakah sinaran X-ray mempunyai radiasi yang tinggi? Yes, definitely. I baru cakap tadi. That's why you cannot go for X-ray. Wanita mengandung tak boleh melakukan X-ray. Cannot. Ia boleh mempunyai kesan negatif ke atas janin. That's why it's so dangerous. They always tell you, are you pregnant? Are you pregnant? Are you pregnant? They ask you so many times because you cannot go for X-ray if you're pregnant. Sebab tu dia pakai bilik X-ray, doktor, kita akan pakai baju dia tu Yes, ada baju dia. Okay, that's why, because it's so dangerous. Actually, it's dangerous actually. Okay, ada kesan negatif. But what to do? Sometimes doctor have to take X-ray. There's no choice. MRR tu doktor, MRR tu pula. MRI tu highway. MRI kurang. MRI. MRI is a magnetic resonance imaging, MRI. MRI dan CT scan kurang. X-ray lebih. Okay. Doktor, apakah kesan radiasi kepada global warming, doktor? Radiasi biasanya mengakibatkan global warming semakin bertambah. That is the problem. Okay, kerana ia mengakibatkan gas-gas terperangkap dalam atmosfera. Dan satu contoh daripada gas ialah karbon dioksida. Apabila karbon dioksida dan gas-gas lain terkumpul ataupun terperangkap, ini mengakibatkan pemanasan dunia ataupun global warming. Doktor, ni ada yang tanya juga ni. Periuk NOxA atau yang mempunyai tekanan tinggi, ada radiasi juga ke? I don't know what is this. I haven't seen what is this. I don't know. I think kalau if it's an electrical appliance, it has got radiation tetapi minimum level. Okay, any more questions? Assalamualaikum, Cik Edi. Waalaikumsalam. Makcik nak tanya lah. Tadi doktor ada cakap kalau kita nak beli rumah kena jauh daripada pencawang. Jadi anggaran berapa jarak jauhnya tu pencawang dengan rumah kita tinggal yang memang membahayakan tu? Sekurang-kurangnya 5 kilometer, 5 hingga 10 kilometer. Diorang dekat-dekat. 1 kilometer pun tak mau. Kerana dekat dengan pencawang elektrik, ada dia punya dawai-dawai. Dia ada punya dawai-dawai semua. You know the dawai-dawai ada tak dia punya wire. So bila you beli rumah dekat pencawang elektrik, dekat dengan dia ada dia punya dawai. So you have to be careful. So kalau boleh 5 kilometer radius, jangan beli dekat 5 kilometer radius. Tak mau. Kalau murah pun tak mau beli. Please don't buy a house there. It's very dangerous. I pun tak sure lah I punya rumah ni berapa kilometer dengan pencawang tu. Tapi kadang-kadang kita beli, masa kita beli pencawang tu tak ada bila kita dah. That's the problem. That is the bad. That ini tak boleh that one we can't do anything lah. Okay, so it's not very good because ada kajian yang pernah membuktikan di Amerika di mana kanak-kanak yang duduk lebih dekat dengan pencawang elektrik ataupun stesen jana kuasa elektrik, kebarangkalian mendapat barah darah leukemia bertambah tinggi. Okay. Terima kasih, doktor. Thank you. Okay, doktor ada tanya kenapa kerajaan, ini kalau you jawab ni macam you politician. Yeah, I think I wouldn't want to answer this. Tiang pencawang telefon elektrik dipasang di kawasan perumahan atau masjid? This is a difficult question to answer. I pun rasa macam susah nak jawab ni. Yeah, it's a difficult question. What I'd like to say everybody is please don't buy a house near the soalan Kak Asna ni macam kalau saya nak jawabkan ni, saya rasa macam susah juga ni nak jawab ni Kak Asna. Okay, nanti saya try cari jawapan dia nanti. Cik Edi, soalan dia tu maknanya sama dengan yang saya maksudkan. Masa kita beli rumah, pencawang tu tak ada. Tapi sekarang pencawang tu ada dekat dengan kawasan rumah dan kawasan masjid. Ya, kemungkinannya sebab taklah, saya pun tak tahu. Jadi saya tak boleh nak jawab. Okay, if you can, kalau boleh jangan beli, tapi kalau sudah ada, you sudah duduk baru dia terpasang, you can't do anything like that. Is you can't do anything. Tidak boleh dinafikan. Okay, you tak boleh buat apa. Sebab dia nak supply elektrik kot kan, supaya dekat ke, tapi tak tahulah macam mana. Yeah, that's the thing lah. Tapi kalau boleh elakkan. Yeah, elakkan, that's the best thing. Prevention is the best. Biasanya kalau rumah-rumah macam tu,
kalau rumah yang dah kawasan dia tu kiri kanan depan tu semua dah banyak, dia takkan letak doktor Ya, betul. Takkan ada kawasan lapang ataupun hutan yang belum dini tu baru dia akan pasang. Ya, normally is that kawasan terpencil sedikit. Okey, baik. Okey, so ada apa-apa soalan lagi tak? Kalau tak ada, saya... Jadi, saya nak tanya doktor tentang sinaran gamma yang selalu digunakan di kilang printing. Dia biasanya mesin untuk pembakar plate. Dia punya radiasi dia tinggi atau tidak? Sebab saya dipahamkan dia punya sinar tu dengan sinar pada mesin X-ray lebih kurang sama. Betul. Sinaran gamma ialah salah satu sinaran radioaktif yang boleh digunakan untuk pelbagai jenis tugas. Biasanya sinaran gamma digunakan dalam radioterapi, digunakan untuk membunuh sel-sel kanser. Okay, we use that, okay? So you have to be careful. Mereka yang bekerja di kilang-kilang yang menggunakan sinaran gamma mesti memakai pakaian perlindungan dan semua PPE yang diperlukan. Because sinaran gamma ini mempunyai kesan jangka panjang yang tidak baik. Okay? Oh, kesan jangka panjang ya doktor? Sorry? Maksudnya dia mengambil masa yang panjang Dia mengakibatkan kesan ke? Yes, jangka panjang. Bukan 1-2 tahun. 10 hingga 20 tahun. Baru dia dapat mempunyai kesan. Oh, okay. So please be careful. Ya, orang yang kerja di kilang, tolong pakai pakaian yang sewajarnya untuk perlindungan diri sendiri. Very important. Okay? Okay, thank you doktor. Okay, alright. So, jika tidak ada apa-apa soalan lagi, terima kasih kepada semua yang menonton kita punya program Ask an Expert. Topik pada minggu ini topik yang sangat-sangat menarik yang kita sebenarnya tak boleh elak, yang kita sentiasa bersama-sama. Radiasi ni memang tak boleh nak elak doktor Dalam zaman sekarang ni kita tak boleh nak elak. Even kalau kita duduk kampung pun still ada radiasi juga. Definitely. Okay. Dan radiasi inilah juga sebenarnya pembunuh senyap. Ada soalan last doktor, ada satu soalan ni dia tanya tentang AFX boleh tak dia menyembuhkan batuk. Okey kak, kita punya produk ni dia suplemen. Maksudnya macam dia boleh membantu dengan apa yang apa masalah kesihatan yang kita ada ni, dia boleh membantu kak, boleh membantu. Maksudnya dia tanya menyembuhkan batuk hasil dari pengambilan ubat BP heart untuk pesakit jantung. Yeah, the answer is the same as Eddie said. Ni boleh membantu. It can help you to reduce. But if the batuk is very bad, you terpaksa mengambil ubat batuk then. Okay? Okay kak, harap terjawab. Ira. Okay, so you can continue your AFX definitely. Okay, ia akan membantu menguruskan, okay, mengurangkan batuk akibat daripada pengambilan ubat blood pressure dan jantung. Okay. Alright, so thank you very much semua. Thank you very much doktor. Thank you very much. Okay. Jangan simpan handphone di bawah bantal. Very important. Okay. Thank you all. Stay well, stay safe. Kadang-kadang doktor, sorry nak cakap lah. Kadang-kadang memang kita tak nak simpan handphone bawah bantal. Tapi sebelum tidur tu kita tengok phone. Last phone tu atas muka kita doktor. Ayuh. Please be careful lah. Tertidur. Sebelum tidur tengok handphone. Sebelum handphone tu dekat nak letak kat jauh, kita dah tidur dulu lah. Okay, please be careful. Okay, cuba ambil langkah-langkah pencegahan. Thank you everyone. Stay well. Thank you doktor.